Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak sambung pembelajaran bagi bab pembezaan. Saya nak masuk subtopik kedua, iaitu pembezaan peringkat pertama yang ni. So, semalam saya dah terang had dengan hubungannya dengan pembezaan, which is yang mengaitkan pembezaan dengan had ni adalah prinsip pertama. Kita dah belajar semalam macam mana nak buat prinsip pertama. Jadi hari ni saya nak ajar macam mana nak buat pembezaan peringkat pertama. So semalam saya dah ajar satu, iaitu yang tak berkumpulan. Kenapa saya ajar? Sebab saya nak kamu check, iaitu bila kita buat prinsip pertama kan kita jalan kira dia panjang kan. So bila kita buat straightforward, iaitu kita buat pembezaan secara terus tak berkumpulan, dia senang and dia boleh check terus. Okay, so ni semalam saya dah ajar, tapi kita akan buat latihan untuk hari ni. Jadi ada 3 lagi yang saya akan ajar, iaitu yang berkumpulan, and then yang hasil darab dengan hasil bahagi. Okay, nanti kita tengok, saya tulis HD hasil darab dengan hasil bahagi. Sekejap lagi kita tengok in detail. So jom kita masuk yang pertama, pembezaan. Saya buat nama dia iaitu tak berkumpulan. Kita masuk ni dulu. And then berkumpulan petua hasil darab dengan petua hasil bahagi. Yang ni saya tebuk tadi. And then nanti last kali kalau sempat, saya akan buat tambahan. Saya akan terang jenis pecahan dan macam mana kita nak bezakan. Kita nak guna jenis apa dari 4-4 ni bila kita tengok pecahan. Alright. Okay. So yang pertama iaitu pembezaan peringkat pertama yang tak berkumpulan. So untuk tak berkumpulan, okay, saya tak kat sini, tak berkumpulan. Apa formula dia? Formula dia adalah yang ni yang semalam, iaitu y prime ni macam semalam saya dah cakap, y prime ni sama je dengan dy over dx. Ni cara penulisan. Saya suka buat macam ni sebab dia pendek sikit. And then macam mana nak buat pembezaan, kita hanya turunkan kuasa ke depan. So dia dapat macam ni, n A, lepas tu kuasa ni kita akan tolak dengan 1. Jadi akan dapat jawapan. So kat sini saya akan buat 5 soalan untuk fahamkan lagi in detail. And lepas saya jawab soalan, saya akan padam supaya kita ada space. Alright. So untuk yang pertama, saya jawab salah satu. 1. Dia kata y sama dengan 3 over 4x kuasa 8. Kamu kena ingat, bila pembezaan, kita nak buat yang huruf sebenarnya. Kita akan fokuskan huruf. Ni. Yang ni yang kita akan fokuskan. So kita asingkan dulu nombor dan naikkan X ni ke atas. Sebab kalau dia kat bawah, macam mana kita nak buat pembezaan? Kita kena jadikan dia di atas dulu. So kat sini saya akan jadikan y sama dengan 3 per 4. Kalau kita naikkan X per 8 ni, 1 per X kuasa 8 ni ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 8. Ini adalah hukum indeks. Alright. So hukum indeks kita naikkan ke atas, dia akan jadi negatif. And then dari sini saya tulis y prime y prime ni sama je dengan dy over dx ni. Y prime bersamaan negatif 8 turun ke depan. So saya akan buat negatif 8 darab dengan 3 per 4. Kalau kamu nak tulis 3 per 4 darab negatif 8 pun boleh, sama sahaja. Lepas tu x kuasa negatif 8 tolak 1. Ingat, kuasa kena tolak 1 sebab formula. Ni formula dia, tolak 1. Alright. So dari sini saya tekan kalkulator je lah, iaitu negatif 8 darab dengan 3 per 4. So dapat negatif 6 X kuasa negatif 9. Negatif 8 tolak 1 dapat negatif 9. Then since soalan ni dia letak tak ada negatif, maksudnya ni tadi saya naikkan negatif 8 kan. So saya tak nak negatif juga, saya ikut soalan. So negatif 6 ni tak ada apa-apa, dia memang ke atas, kita tak kacau dia. Yang kita kacau sekarang adalah kuasa. Kuasa ni yang negatif. Alright. So yang negatif ni saya turunkan ke bawah. So dia dapat X kuasa 9. So ni jawapan dia untuk nombor 1. Okay. Siapa yang ada kertas, make sure you guys try. Alang-alang saya ada kat sini, you guys kalau tak berjaya buat, tanya je. Alright. Okay, now kita proceed soalan nombor 2. Nombor 2 soalan dia, y sama dengan 6 per punca kuasa 3x. Alright. Ini lebih kepada gabungan bagi indeks. Macam mana kamu nak tukar punca kuasa kepada dalam bentuk kuasa. Sebab kita kena tukar dia ke atas dulu. Alright. So apa-apa pun, bila punca kuasa, sebenarnya contohlah saya bagi punca kuasa
5 X. So kalau kita nak tukar, dia jadi X kuasa 1/5. Okey, so kamu kena ingat bila melibatkan punca kuasa, dia sebenarnya akan jadi kuasa per. 1 per something. Alright. So dekat sini saya boleh tukar 6 per X kuasa 1/3 sebab dia punca kuasa 3. So dia adalah X kuasa 1/3. Okey, saya revision sekali untuk tajuk indeks ni. So bila kita dah dapat X kuasa 1/3, macam tadi kita akan kacau kuasa ni nak naikkan dia ke atas. So bila nak naikkan ke atas, dia akan jadi kuasa negatif. So 6X kuasa negatif 1/3. Bila dah naik ke atas, baru saya boleh cari Y prime. Iaitu Y prime dia dy dx dia, turunkan kuasa ke depan. So negatif 1/3 darab dengan 6X. Lepas tu negatif 1/3 tolak 1. Okey. So dari sini saya akan dapat Y prime bersamaan negatif 1/3 darab dengan 6. Saya akan dapat negatif 2. X kuasa negatif 1/3 tolak 1. Saya akan dapat negatif 4/3. So dari sini saya permudahkan lagi, iaitu saya turunkan ke bawah, iaitu negatif 2. Yang turunkan ke bawah hanya yang melibatkan kuasa, yang X ni. So saya akan turunkan ke bawah, saya akan dapat per X kuasa 4/3. Okey, sama ada you nak tinggalkan macam tu ataupun you boleh permudahkan lagi. Saya padam yang atas So saya padamkan yang atas ni. Okey, and then saya salin balik. Y prime bersamaan negatif 2 per X kuasa 4/3. So macam tadi yang saya cakap, kalau per kan kita boleh jadikan punca kuasa macam ni, per 3. So sebenarnya ini adalah X kuasa 4 darab 1/3 kan? Betul kan? 4 darab 1, 4 darab 3, 1 darab 3, 3, 4/3. Dia macam tu sebenarnya. So kamu boleh permudahkan lagi, iaitu negatif 2 per punca kuasa 3X kuasa 4. Macam ni. Kalau you tinggal macam ni pun dah okey sebenarnya. Okey, tapi ni dalam bentuk yang paling termudah. Yang ni lah negatif 2 per punca kuasa 3 X kuasa 4. Siapa ada soalan boleh tanya. Alright. So settle untuk nombor 2. And then nombor 3. Saya padam. Okay. And then nombor 3 dia tulis Y sama dengan negatif 12 punca kuasa 3 X kuasa 2. Okey, ni dia dah ke atas. Cumanya kamu kena tahu hukum indeks. Itu je. Dia akan kaitkan dengan hukum indeks. Jadi dekat sini saya tukar dulu. Macam tadi, bila punca kuasa, kita akan jadi per. So, sini adalah sebenarnya X kuasa 2 per 3. Contoh. Macam mana saya boleh dapat ni? Sebab punca kuasa 3 ni kita akan dapat 1/3. And then X ni dah memang kuasa 2. So dapatlah 2 darab dengan 1/3. Dapat 2/3. Saya buat terus. Alright. So dari sini saya baru buat pembezaan, iaitu saya turunkan kuasa ke depan. Jadi 2/3 darab dengan negatif 12. X kuasa 2/3 tolak 1. So kat sini tekan kalkulator. 2/3 darab dengan negatif 12. So akan dapat negatif 8. X kuasa 2/3 tolak 1. So dapat negatif 1/3. Okey, macam tadi. Sama ada you nak tinggalkan macam ni ataupun kita permudahkan. Sebab sekarang dia ada negatif. Kuasa negatif. So kuasa negatif kita nak jadikan positif, kena turunkan ke bawah. So kita akan dapat dekat sini negatif 8 per X kuasa 1/3. And bila 1/3, kuasa 1/3, dia macam tadi, iaitu kita tukar balik ke bentuk set. Macam ni. So kita akan dapat kat sini negatif 8 per punca kuasa 3X. Ni jawapan dia.
Alright, so far so good So make sure faham ni konsep yang asas ni, sebab nanti kita nak guna dekat yang atas-atas lagi. So make sure basic you kena faham. So nombor 3 dah okay. And then nombor 4. Saya padam. Ni. Okay. Alright. So nombor 4 dia bagi Y sama dengan 4X kuasa 2 5 tolak punca kuasa X. Macam ni. So bila ada pendaraban, dan ini tak ada kuasa pun, dia tak tulis pun kuasa 10 ke apa. Jadi bila tak ada kuasa macam tu, maksudnya kita boleh kembangkan macam biasa, iaitu saya masukkan pengembangan sini ke sini, sini ke sini. So ini pun melibatkan algebra, dan pendaraban dia dah melibatkan indeks. So you guys kena faham bab indeks lah. Alright. So dari sini saya masukkan ke dalam, iaitu 4x² darab 5 akan dapat 20x kuasa 2 tolak dengan 4x kuasa 2 darab dengan punca kuasa x. Okey, nanti saya tunjuk macam mana nak buat belakang tu. Itu lebih kepada indeks. So kat sini 20x kuasa 2 4x kuasa 2 ni sebenarnya darab dengan x kuasa 1/2. Dia kena tukar dalam bentuk kuasa dulu, baru saya boleh gabung. And dari sini saya akan dapat 20x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2 darab. So kat sini sebenarnya macam x kuasa 2 darab x 1/2. Untuk indeks, bila darab dengan darab kuasa, and then ada asas yang sama, iaitu sekarang asas dia adalah x. Jadi kita boleh gabungkan, iaitu dah jadi x kuasa, darab akan jadi tambah 1/2. Sebab tu kita dapat kat sini 2 tambah 1/2. Sebab konsep darab bagi indeks. Ni bab lain so more on revision. Jadi kat sini saya akan dapat 20x kuasa 2 tolak 4x 2 tambah 1/2. So saya dapat kat sini 5/2. Bila dapat macam ni, baru saya akan buat pembezaan. So ini adalah Y. Saya nak buat pembezaan Y prime. Bersamaan ni turunkan ke bawah. So 2 darab 20 X 2 tolak 1 tolak dengan 5/2 turunkan ke bawah darab 4 X 5/2 tolak 1. So kat sini saya akan dapat 40X tolak dengan 5/2 darab dengan 4. So dapat 10. 5/2 darab 4 X 5/2 tolak 1. So dapat kat sini 3/2. So sama ada you nak tinggalkan macam ni ataupun nak permudahkan lagi, sebab 3/2 still boleh permudahkan. So sini kita akan dapat 40X tolak 10 X. Ni kan adalah X kuasa 3/2 kan? X kuasa 3 darab 1/2. Betul kan? Sebab ni 3/1. Darab dengan 1/2 akan dapat 3/2. So atas-atas, bawah-bawah, yang per 2 ni kita boleh jadikan punca kuasa 3. So ni jawapan dia. Jawapan final. Okay? Tapi selalunya kat sini pun dah okay sebenarnya. Ini macam final kalau you nak permudahkan lagi. Okay? Alright. Ini adalah untuk yang keempat. And then yang kelima, sebelum kita masuk pembezaan jenis yang kedua. So padam dulu ni. Alright. So yang kelima, soalan dia Y sama dengan 4X tolak 1 tolak X per punca kuasa X. Okey, ini yang bagusnya saya tulis kat kamu tak berkumpulan. So kamu dah tahu sebenarnya pecahan ni boleh permudahkan. Kalau dalam exam kita tak tahu dia tak berkumpulan ke, jenis hasil darab ke, hasil bahagi ke, kita tak tahu. So yang ni saya buat straight dulu, nanti baru saya tunjuk macam mana nak bezakan. Okey? So dari sini apa-apa pun kita permudahkan dulu supaya kita dapat satu ungkapan. So ni saya permudahkan dulu, kembangkan dulu. Ni dengan ni, ni dengan ni, ni dengan ni, ni dengan ni. Okey, so saya kembangkan yang atas dulu. Saya akan dapat kat sini 4x darab 1, 4x tolak 4x square
tolak 1 tambah X. Saya tak tunjuk ni in detail sebab ni lebih kepada algebra. So kat sini saya punca kuasa X saya tukar terus supaya jadi X kuasa 1/2. And dari sini saya boleh gabungkan 4X tambah X akan dapat 5X. And then tolak 4X kuasa 2 tolak X. So dari sini tolak 4X square tolak 1 tambah X. Okey, betul. So per X kuasa 1/2. Okey, dari sini kamu kena faham macam mana nak permudahkan bila pecahan yang bawah dia ada satu sebutan je. So dia tak ada tambah tolak, dia just satu sebutan je kat bawah tu. So bila ada satu sebutan, kita boleh permudahkan. Macam mana nak permudahkan? Kita asingkan satu-satu, which is kita akan dapat kat sini 5X per X kuasa 1/2 tolak 4X kuasa 2 per X 1/2. Saya tak buat terus sebab saya nak tunjuk kat you guys ni. Tolak 1 per X kuasa 1/2. Macam tu. Jadi dari sini saya boleh permudahkan ni still Y. Saya tak buat pembezaan lagi. Saya permudahkan dulu. So dari sini ini adalah hukum indeks, iaitu bila bahagi tadi darab, bila darab kita akan tambah. So sekarang bila bahagi, per ni sama dengan bahagilah, kita akan tolak. Okey. So kat sini saya akan dapat 5X. X ni besar dulu. Ni kuasa 1. 1 tolak 1/2. Macam tu. Tolak dengan 4X kuasa 2 tolak 1/2. Tolak dengan yang ni naikkan ke atas macam biasa. So dapat X kuasa negatif 1/2. Okey, sampai sini dia kena buat satu-satu tau kalau you still lemah bab indeks. So kat sini saya padam untuk naikkan ni ke atas. Tak cukup ruang. So ni naikkan ke atas. Okey. So dekat sini baru saya buat 5X 1 tolak 1/2. Saya akan dapat kat sini 1/2. Tolak dengan 4X kuasa 2 tolak 1/2. So dapat 3/2. Tolak dengan X kuasa negatif 1/2. Dari sini baru saya akan buat, ni adalah Y. Saya akan buat pembezaan Y prime. So baru senang bila dah permudahkan. Saya turunkan kuasa ke depan macam biasa. 1/2 darab 5 X kuasa 1/2 tolak 1. And then tolak. Kuasa tolak turunkan ke depan 3/2 darab 4 X kuasa 3/2 tolak 1. Tolak dengan kuasa tolak turunkan ke depan negatif 1/2 X negatif 1/2 tolak 1. Okey. So dari sini saya akan dapat 5/2 X 1/2 tolak dengan 1. Akan dapat negatif 1/2 tolak dengan 3/2 darab dengan 4. So 6 X 3/2 tolak 1. So kita akan dapat 1/2. Tolak-tolak akan dapat tambah 1/2 X negatif 1/2 tolak 1. So akan dapat negatif 3/2. So macam saya cakap tadi, sama ada kamu nak permudahkan ataupun kamu nak biar macam ni pun betul, ikut suka kamu. So saya tunjuk yang permudahkan, tapi kalau kamu tak nak permudahkan pun tak apa. Okey, so saya permudahkan. Ni saya naikkan ke atas lagi. So kat sini kalau saya permudahkan, yang ada negatif, saya akan turunkan ke bawah dulu. So mana lagi negatif? Saya tanda dulu mana negatif. Okey. So kat sini saya akan buat 5/2. 2 ni memang kat bawah kan. So saya akan groupkan dia dengan yang kat bawah lah. 1/2 tolak dengan 6/2. Saya boleh jadikan punca kuasa. Contoh. Tambah. Ni saya turunkan ke bawah dulu. 2X kuasa 3/2. Macam tu. Bila dah hilang negatif,
baru saya gabungkan dia, iaitu bukan gabung lah, saya permudahkan supaya tak ada kuasa 1/2 per ni. So saya akan jadikan dia 2. Yang per 2 ni saya akan tukarkan jadi punca kuasa. So punca kuasa X tolak 6 punca kuasa X tambah 1/2. Yang ni sebenarnya adalah X kuasa 3 darab 1/2. Dia atas-atas, bawah-bawah, atas bawah. So saya akan dapat punca kuasa X 3 macam tu. So ni adalah jawapan dia. Okay. Alright, so ini adalah untuk pembezaan peringkat pertama, iaitu yang tak berkumpulan. Settle yang ni.